Keseimbangan kuasa dunia sama ada dari segi ekonomi atau politik perlu lebih adil dan saksama, tidak kira negara maju atau membangun. Itu yang disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap di pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Unggal ke-77 buat pertama kali disampaikan dalam bahasa Melayu. Namun, adakah pengajaran daripada era pandemik dan konflik sekarang cukup untuk memaksa negara-negara membuat perubahan ini? Laporannya bersama Naila Huda di New York. Ketika dunia berdepan dengan detik yang kritikal selepas kita menyaksikan pandemik COVID-19 memaksa kita untuk memikirkan semula cara kita menguruskan ekonomi global. Ini memberi peluang kepada negara-negara membangun seperti Malaysia untuk menyuarakan idea cara-cara baharu untuk kita menguruskan ekonomi dunia, sistem kewangan antarabangsa. Ini yang cuba disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapannya di pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Unggal ke-77. Yang mana pertama, ideanya supaya negara-negara anggota PBB mewujudkan mekanisme kerjasama monetari antarabangsa bagi membina sistem yang lebih efektif dan adil. Dan kedua, supaya kuasa veto dalam Majlis Keselamatan dihapuskan dan tiada lagi keutamaan diberikan kepada beberapa negara yang berkuasa sahaja. Dalam dunia yang saling berkait, dasar dan keputusan sesetengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Misalnya, dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar monetari dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberikan impak kepada negara-negara lain. Sehubungan dengan itu, Malaysia menggesa negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan mekanisme kerjasama monetari antarabangsa bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Selain perubahan dalam struktur ekonomi, Perdana Menteri berkata kuasa dalam badan antarabangsa juga perlu diseimbangkan antara negara. Selaras dengan prinsip satu negara satu undi, tegasnya sekarang adalah masanya kuasa veto dalam Majlis Keselamatan dihapuskan, memandangkan ia seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ucapan Perdana Menteri hari ini antara lain meletakkan harapan yang tinggi pada masyarakat antarabangsa supaya mengambil iktibar daripada kegagalan sebelum ini, antaranya yang paling jelas kita lihat ketika pandemik COVID-19 atau ketika konflik tercetus sama ada di Ukraine atau di Myanmar. Namun persoalannya, adakah ini cukup untuk memaksa dan memberi tekanan kepada pemimpin dunia untuk mengambil langkah untuk mentransformasi, mereformasikan institusi antarabangsa ini? Atau adakah kita akan menyaksikan tunggu dan lihat sehingga dunia berdepan satu lagi cabaran yang lebih besar daripada pandemik, misalnya ancaman perubahan iklim, sebelum pemimpin-pemimpin dunia terpaksa untuk mengambil langkah transformasi ini? Itu antara persoalan yang akan kami kupaskan dalam analisis pasca Unggal ke-77. Jadi terus ikuti laporan saya, Naila Huda dari New York untuk Unggal ke-77.